Seperti yang dijanjikan, hari ini cikgu nak terangkan macam mana cara untuk mendapat jawapan bagi latih diri 7.1E. Ini soalan dia. Jadi kalau tengok soalan dia bagi lengkapkan setiap petak kosong dengan simbol lebih kecil atau lebih besar. Letakkan simbol tu je untuk jawab soalan ni. Tapi sebelum tu cikgu nak terangkan apakah simbol-simbol lebih besar dan lebih kecil tu. Cikgu nak remindkan semula ulangan. Cara nak ingat simbol untuk lebih kecil atau lebih besar. Cara dia seperti yang cikgu terangkan hari tu, kita tambahkan satu tepung garisan untuk nampakkan kalau ini kita boleh bentukkan huruf K. Jadi simbol ini adalah untuk lebih kecil. Dan kalau kita tambah lagi satu garisan dekat sini, ini akan membentuk perkataan B dan ini maksudnya lebih besar. Jadi kalau belah kiri ni, yang ini adalah untuk simbol lebih kecil, yang belah kanan ni adalah simbol untuk lebih besar. Sekarang ni kita tengok soalan A1. A1 dia minta kita buat differentiate ataupun buat perbandingan antara negatif 8 dengan 16. Kita tahu negatif 8 dengan 16, negatif 8 adalah lebih kecil kan? Jadi kita letak simbol lebih kecil. Kemudian bila dilakukan operasi tambah 2, operasi tambah nombor positif. Jadi kalau operasi tambah nombor positif, ingat balik apa yang cikgu terangkan sebelum ni. Operasi tambah kita akan lakukan sama ada kita nak tukar ataupun kita nak kekalkan simbol kan. Tambah, tolak, operasi kita punya simbol tak akan berubah. Jadi sama jugalah, simbol lebih kecil. Negatif 8 tambah 2 dengan 16 tambah 2 akan masih lebih kecil nilai dia. Sekarang ni yang ketiga, dia tolak dengan nombor positif. Tolak dengan nombor positif pun masih sama, simbol tak berubah, jadi dia masih lebih kecil, simbol lebih kecil. Kemudian kalau kita tengok dekat yang soalan B pula, 8 dengan negatif 16. Simbol tu simbol negatif tu dah diterbalikkan. Dia letak dekat belah 16 pula. Jadi kita tahu 8 adalah lebih besar daripada 16. Jadi dia lakukan untuk soalan yang kedua ni, dia suruh lakukan operasi tambah. Operasi tambah, kedua-dua belah tambah. Tambah 5, sebelah kanan pun tambah 5. Jadi dia masih simbol lebih besar. Kemudian dia tolak 5. Yang ini pun tolak 5. Jadi dia masih akan sama simbol lebih besar. Kita tengok soalan C. Soalan C, dua-dua simbol dia negatif-negatif kan. Kita cek sama ada negatif 8 dengan negatif 16. Kalau cikgu lukiskan dalam bentuk garis nombor. Kalau sini kosong, maknanya negatif 8 dekat sini, kemudian baru negatif 16. Maksudnya 8 dia duduk belah kanan, maknanya 8 ni lebih besar berbanding dengan 16 kan. Jadi negatif 8 ni simbol dia lebih besar daripada negatif 16. Kemudian dia lakukan operasi tambah dengan nombor positif, kekal simbol dia. Lepas tu dia lakukan operasi tolak dengan nombor positif juga, masih kekal simbol dia. Jadi macam itulah cara kita nak jawab soalan, letakkan simbol lebih kecil atau lebih besar untuk soalan nombor 1. Kita pergi untuk soalan nombor 2. 8 dan 16. Jadi 8 dan 16. Kalau senanglah kan, kalau letakkan dalam garis nombor, kosong, 8, 16. Maksudnya 8 kecil, 16 besar sebab 16 berada di belah kanan kan. Apa yang ada di belah kanan dia adalah lebih besar. Jadi 8 dengan 16 ni jawapan dia 8 lebih kecil lah. Maknanya 8 sebab 8 ni duduk belah kiri kan. Jadi 8 lebih kecil daripada 16. Kita tahu. Kemudian dia lakukan operasi darab. Darab ni darab dengan nombor positif tahu. Darab 2. Ingat balik kalau darab dengan bahagi dengan nombor positif, simbol tak bertukar. Jadi simbol masih kekal lah lebih kecil.
Okay, sama juga dengan soalan nombor 3 ni. Dia lakukan operasi bahagi. Bahagi dengan nombor 2, bahagi dengan nombor positif. Jadi simbol kita masih kekal lebih kecil. Okay, soalan B, dia kata jika 8 lebih kecil daripada 16, C lebih besar daripada kosong. Okay, cikgu tahu awak mesti keliru dengan yang ini. Jadi kalau C, okay, dia kata C ni, okay, ini kosong. Kosong dekat sini. Okay, C dia kata, okay, ini C. Dia kata lebih besar daripada kosong. Nampak tak anak panah dia ni arah ke mana? Arah ke kanan kan? Jadi C lebih besar daripada kosong. Nampak? C anak panah lebih besar daripada kosong kan? Maknanya C ikut tanda anak panah. Jadi anak panah ke kanan. Okay, kalau lebih besar daripada kosong ni maksudnya dia adalah nombor-nombor positif. Okay, jadi kalau dia nombor positif, okay, maksudnya 8C, maksudnya 8 darab dengan nombor positif. Okay, kalau 8 darab dengan nombor positif, simbol dia masih sama. Jadi simbol dia masih sama lah. Hanya kalau asal ni 8 lebih kecil daripada 16, yang ni pun simbol kita kekalkan lebih kecil daripada 16. Yang ini pun sama, kalau 8 bahagi dengan C, yang mana C ni adalah nombor positif. Okay, C nombor positif, maksudnya bahagi dengan nombor positif masih kekal simbol dia. Okay, okay, macam mana pula kalau 16 lebih besar? Okay, macam mana pula kalau yang soalan yang ni? Okay, yang ini pula, yang kedua ni, dia kata 16 lebih besar daripada 8 kan? Dan C masih kekal lebih besar daripada kosong. Maksudnya C masih nilai positif. Jadi perlukah kita ikut dia punya simbol? Yes, kita ikut saja simbol dia. Sebab 16 darab dengan C, 16 darab dengan nombor positif. Jadi ikut. Kalau 16 lebih besar daripada 8, yang ini untuk jawapan kotak pertama ni pun lebih besar. Yang ini pun sama sebab dia bahagi dengan nombor positif. Jadi lebih besar juga. Okay, jadi ini untuk soalan yang kedua. Okay, kita tengok soalan yang ketiga. Okay, first dia bagi soalan 1 tu, dia bagi 6 dengan 12. Okay, 6 dengan 12, kita tahu 6 adalah lebih kecil daripada 12. Okay, kalau diletakkan simbol, cikgu terus buat dengan nombor 4 Nombor 4. Okay, kalau diletakkan, kalau asal tu nombor positif, dua positif. Kalau ditukarkan jadi nombor negatif, apa akan jadi dengan kita punya simbol? Simbol kita kena tukar. Ingat balik sifat-sifat yang cikgu bagi tahu sebelum ni, sifat-sifat ketaksamaan. Okay, jadi yang ini dia akan berubah. Betul lah kalau kita ikut dalam garis nombor. Kalau kosong, negatif 6 dengan negatif 12. 6 ni lebih besar kan? Jadi tu sebab kita letak simbol lebih besar. Negatif 6 tu lebih besar. Okey. Dan lagi satu yang ini. Kalau asal dia nombor positif, kemudian kita jadikan dia 1/6 dan 1/12. Apa akan jadi dengan simbol ketaksamaan kita? Okey, simbol ketaksamaan kena tukar. Kalau asal tu lebih kecil, kalau bila jadi pecahan, dia akan jadi lebih besar. Terbalikkan. Okey, cikgu pergi soalan nombor 2 dengan soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 2 ni adalah operasi darab. Okey, darab dengan nilai negatif. Okey, kalau darab dengan negatif dan bahagi dengan negatif, kita punya simbol kena berubah. Kalau asal ni lebih kecil, yang ni kita kena tukar jadi lebih besar. Okey, sama juga dengan soalan nombor 3 ni, dia bahagi dengan nombor negatif. Jadi kalau asal ni nilai yang lebih kecil, yang ni kena tukar jadi lebih besar. Terbalikkan saja. Okey, ini semua sifat-sifat ketaksamaan yang cikgu dah terangkan sebelum ni. Okey. Soalan B pula. Okey, soalan B dia bagi tahu dekat sini. Okey, soalan B dia bagi tahu 6 lebih kecil daripada 12. Okey, kalau D lebih kecil daripada kosong, okey, cikgu lukiskan dalam bentuk garis nombor. Okey, ini kita punya nilai kosong. Dan ini D, dia kata D lebih kecil daripada kosong. Okay, nampak tak simbol dia macam ni? Simbol anak panah. Maksudnya anak panah kita kena ke kiri.
Kalau anak panah ke kiri, maksudnya nilai-nilai yang dekat range ni adalah nilai-nilai negatif. Sebab dia belah kiri daripada kosong. Okay, maksudnya D lebih kecil daripada kosong ni adalah negatif. Okay, nilai-nilai negatif. Okay, jadi kalau 6 D, maksudnya 6 darab dengan nombor negatif lah maksudnya. Okay, kalau 6 darab dengan nombor negatif, okay, 6 darab dengan negatif, nombor negatif. Maksudnya kita punya nilai ketaksamaan tu kena tukar. Kalau sebelum ni lebih kecil, yang ni kena jadi lebih besar. Okay, sama juga dengan yang dia punya bahagi ni, dia bahagi dengan D, maksudnya bahagi dengan nilai negatif pun sama. Kan? Kalau bahagi dengan negatif, nilai kena, dia punya simbol ketaksamaan kita tukar. Okey, kita tengok 12 dia bagi tahu lebih besar daripada 6. Okey, kita tahu betul 12 lebih besar daripada 6. Kalau D lebih kecil daripada kosong, maksudnya samalah keadaan ini. Maksudnya D lebih kecil daripada kosong, D masih nilai negatif lah. Maksudnya D ni masih nilai negatif. Okay, kalau asal ni 12 lebih besar daripada 6, maka dekat jawapan kotak kita 12 darab dengan D, kena terbalikkanlah nilai dia. Terbalikkan simbol ketaksamaan. Akan jadi lebih kecil. Sama juga dengan yang kedua ni, akan jadi lebih kecil. Itu cara kita nak jawab soalan ketaksamaan. Gunakan sifat-sifat ketaksamaan, teori sifat-sifat ketaksamaan yang kita belajar sebelum ni. Okey, itu oleh itu sampai sini saja. Terima kasih. Bye.